Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Tabarruk pada muka surat 282 di bawah tajuk keberkatan dan keutamaan zikir. Poin yang pertama dan kedua telah kita bincang sebelum ini. Jadi sambungan pada malam ini poin yang ketiga, iaitu manfaat beristighfar yang bersifat duniawi adalah seperti yang diterangkan dalam firman Allah berikut. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu, Dia akan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini maksudnya dalam syurga ni. Maksudnya dalam syurga. Baik, ayat ini secara ringkasnya menjelaskan bahawa seseorang yang bertaubat, beristighfar wa ta'ala, itu salah satu sebab untuk Allah turunkan rahmat. Yang mana kalau dia menjadi sebab Allah turunkan rahmat dan juga keberkatan. Cuma dalam ayat ini digambarkan keberkatan yang kira-kiranya orang Arab dia paling teruja lah dengan nikmatnya apa, dia hujan. Sebab tempat dia ni turun hujan jari-jari. Kadang-kadang setahun tu 2 kali dululah. Lah ni ada kerek sikit lah ni. Kalau dulu kak, bahkan kalau pelajar-pelajar kita lah masa zaman kakak saya dulu, kalau duduk di Mesir ni 2 kali gitu ya setahun tu hujan. Maknanya hujan ni suatu perkara yang orang panggil sikit benar lah. Makna kalau turun hujan tu, hak duduk dalam kelas tu, sampai dikata ada profesor pun turun berdoa, berjeruk baju. Apa tu? Sebab jari-jari tu. Jadi bila Allah sebut, Allah akan turunkan hujan yang midrara, dengan lebat. Begitu pula Allah akan berikan limpahan harta dan juga anak pinak. Kemudian dalam syurga Allah sediakan kebun-kebun. Ataupun kalau kita setengah-setengah, ulama mengatakan bahawa itu kebun tu jadi subur lah. Sebab apa? Dia bukan sekadar ada kebun, tapi ada aliran ataupun disebut sebagai anak-anak sungai yang menjadi sumber kepada tanaman itu. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga ada bersabda, seperti mana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, ataupun wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang sentiasa beristighfar, Allah menjadikan baginya jalan keluar daripada masalah, daripada kesempitan, daripada permasalahan,
Kemudian dari setiap penderitaan, mana Allah akan sentiasa memberi jalan keluar daripada derita yang dihadapi, serta Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Ini juga kerana keberkatan zikir itu. Salah satu zikir yang besar juga istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sebab itulah hadiah-hadiah kena ingat dalam muqaddimah itu telah saya sebut, salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara ni disebut oleh ulama. Walaupun kita kata zikir Nabi ni banyak, sehingga kalau dikumpul siapa kita kata dalam saiz buku yang agak tebal, kalau disyarah siapa berjilid-jilid setengah tu, tapi tidak pernah Nabi membuat kenyataan bahawa kena hafal semua tu. Tak pernah. Nabi ni tidak ada kaitan dengan waktu dan tempat tertentu. Ada juga. Yang ketiga, jadi kenapa ni permasalahan yang dibincang oleh ulama lah. Jadi daripada kenyataan-kenyataan itu, misalnya doa waktu pagi saja sebanyak mana? Ada yang ringkas, ada yang sederhana ringkas, ada yang panjang. Begitu juga kita kata kalau zikir ataupun doa dalam salat jenazah tu, ada yang ringkas, Allahumma ighfir lahu wa'fu. Ada yang lebih panjang. Beberapa jenis lah kita kata yang Nabi sendiri baca. Apa maksud sebenarnya tu? Apa maksud? Kita kata dah ayat waktu pagi, ayat sudah. Nah, tidak gitu. Kalau panjang dia tutup aja. Pendek, tapi Nabi tidak buat gitu. Itu termasuk dalam rahmat. Maknanya apa? Ni saya nak sebut. Ni memang kita kena faham molek. Di situlah ulama menjelaskan kepada kita bahawa Nabi ni dia naknya kita amal yang dia buat sama ada zikir ke doa tu pendek pun tak apa, asalkan daripada dia. Dan kalau kita istiqamah dengan tu pun sudah tak apa dah. Dan Nabi sangat tahu, Nabi tahu moga ajaran hak dia bawa ni sebagai Islam yang terakhir, dia pun Nabi terakhir. Dia tahu kemampuan masyarakat Islam ni, khususnya yang bukan orang Arab ini, kemampuan nak menghafal. Orang Arab sendiri ada tidak mampu nak hafal tu. Memang Nabi tahu. Sebab tu dia awal-awal dia tidak kata mesti baca ni, mesti hafal semua ni, gila-gila lah hari ni baca ni. Nabi tak kata gitu. Sebab tu bagi anak-anak lebih terima sesiapa yang boleh buat hak panjang, buat hak panjang. Tapi kalau tak boleh buat hak pendek, hak panjang, buat hak pendek. Hak tu tak apa dah. Hak tu tak apa dah. Tu. Sehingga kalau seseorang tu katalah tak ingat lah, kalau kita pergi, kalau memang ada orang Islam gitu, orang kampung ke bandar ke, memang dia tak ingat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa-apa baca bismillahirrahmanirrahim. Hak tu pun sebanyak mana dia boleh pahala. Tu cara pendekatan yang Nabi bawa. Sebab tu Islam ni dia tidak berat. Cuma kalau kita duk ngaji ni, kita nak ambil idea cara berdoa tu. Kita nak apa lagu ni Nabi berdoa, kalau nak minta umur panjang lagu ni, nak minta rezeki lagu ni, nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita, begini yang kita kena buat. Nak dapat berkat pada waktu pagi, begini yang kita kena baca. Itu kita nak ambil idea. Sebab Nabi inilah yang paling faham kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Kalau kita membebankan diri kita dan orang lain, mesti kena hafal doa, kita buat dalam bentuk gitu tanpa ada pilihan, dia jadi berat. Kalau dia lekap pun tak praktikal langsung tu. Sebab pergi Mekah boleh tahu lalu. Sakut tekuk tu kat depan apa doa tu dok. Tak ada nak baca tu. Masa tawah tu orang rapat jik tak ada nak baca. Lepas tu mari pula jenis tak erti tu, kita kena faham lah. Baik, seterusnya yang keempat, keberkatan duniawi lainnya daripada zikir adalah ia dapat dipergunakan sebagai bentuk rawatan dan juga penyembuhan, iaitu melalui ruqyah syar'iyah, yang mana proses dia itu adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan zikir-zikir yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata ma'thur, dia jadi syariat. Bila kata ma'thur, bila sabit daripada Nabi, maka dia jadi syariat.
Kerana pentingnya masalah ini, maka penulis akan membincangkannya secara khusus setelah perbahasan kedua di bawah tajuk ruqyah dengan zikir kepada Allah dan juga ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dia ada khusus bab tu. Mengenai keberkatan zikir yang bersifat agama, di antaranya adalah sebagaimana berikut. Ni tadi kita sebut dari sudut dunia pun sudah ada dah faedah dia untuk kita bila kita zikir dengan zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Hak ni kita akan masuk pula kebaikan dia untuk agama kita, untuk akhirat. Bagaimana kesan untuk akhirat kita. Itu maksud agama tu. Bila kita buat gini, apa kesan untuk akhirat kita? Baik, cuba kita tengok di sini. Yang pertama sekali, mana zikir yang diucapkan yang sentiasa dijadikan sebagai orang panggil wirid kita tu, dia juga berperanan sebagai pengampun. Dia akan dapat pengampunan dosa dari Allah dan akan dilipat gandakan pahala. Jadi hadis-hadis mengenai hal ini sangat banyak dan penulis mengutip sebahagiannya sebagaimana berikut. Ni sebahagian kecil saja dia sebut. Kena ingat ada zikir-zikir, walaupun zikir itu tidak dalam bentuk kita minta Allah ampunkan dosa, tapi Allah akan ampunkan dosa. Kan banyak kalau kita jumpa, kalau kita baca buku amalan Nabi harian 1001 amalan sunnah harian kan, buat gini Allah ampunkan dosa, buat gini kita sedekah tu Allah ampunkan dosa, dosa-dosa kita Allah hapuskan. Padahal sedekah tu bukan dalam bentuk zahirnya, bukan dalam bentuk minta ampun, bukan dalam bentuk bertaubat zahirnya, tetapi perbuatan-perbuatan yang disebut oleh Nabi, antara fungsi dia adalah menjadi penyebab Allah ampunkan dosa. Dan dia akan dapat idha'af, tad'ifus thawab, iaitu pahala yang berganda-ganda. Itu yang pertama. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni contoh saja, contoh kecil, banyak lagi sebenarnya. Baik. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasy syaitan yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Sesiapa yang berkata, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sahaja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Milik Allah sahaja semua kerajaan dan milik Allah segala pujian, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau baca hak ni, apa kelebihan dia? Nabi sebut zikir ni dan Nabi sebut fadilat dia. Nabi kata sesiapa baca hak ni, zikir ni bukan, kalau kita perhatikan makna zikir ni bukan dalam bentuk minta doa. Cuma kita takrir, kita iqrar, mengakui ke Allah sebagai Tuhan yang Maha berkuasa. Milik dia segala sesuatu. Tu ringkaslah. Ni zikir. Baik. Kalau dalam sehari dia baca 100 kali, maka bacaan tersebut adalah sebanding dengan dia memerdekakan 10 orang hamba. Sehari 100 kali, tak kira waktu mana. Seolah-olah dia telah memerdekakan 10 orang hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, dituliskan baginya, ditulis makna dicatat dalam buku amalan dia 100 kebaikan. Jadi satu kebaikan tu nilai dia berapa tak tahu. Jadi 100 kebaikan 100,000 kau 100 tak tahu. Nilai kebaikan. Yang mana kalau kita tengok dalam syarah hadis, 100 kebaikan tu, nilai kebaikan dia bergantung pada kualiti bacaan seseorang itu. Kalau orang itu baca dalam keadaan faham makna, dia boleh hayati sehingga dia boleh fokus khusyuk semasa baca, mungkin pahala dia lebih besar. Tapi hak ni kalau kita tengok pada zahir ni, baca saja, tak sedut kita sebut mesti kena khusyuk, baca saja dapat dah. Tapi 100 kebaikan nilai dia sebanyak mana, wallahu a'lam, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama kata kalau kita nak
memang ulama terima kita kata 100 kebaikan tu nilai dia tidak sama seperti kata 100 ringgit, 100 ribu. Nah, tu beza 100 juga. Tapi hak ni 100 ringgit. Hak tu 100 ribu. Tu. Hak ni memang bergantung pada kualiti lah. Tu. Kok mana kita ambil paling basic? Sebab Nabi pun tak sebut ni, Nabi sebut umum. Paling basic, baca saja. Dapat dah 100 kebaikan. Tu yang kedua. Yang ketiga, dihapus dari catatan amalan dia itu 100 keburukan. Hak dia buat, ia telah dikira sebagai dosa, dihapuskan. 100 keburukan. Yang ni 100 keburukan yang dia buat. Nilai 100 keburukan sebanyak mana? Wallahu a'lam. Ulama kata sebab Nabi tak sebut. Baik. Yang keempat, bacaan ini, wirid ini menjadi pelindung baginya daripada gangguan syaitan pada hari tersebut sampai mana sehari lah, sampai sore, sampai malam. Tu sampai malam lah. Yang kelima, tu yang keempat tu lah. Cuma Nabi kata siapa dia baca lebih daripada 100 lah. Tadi Nabi ayat 100 baca 33 kali. Itulah subhanallah walhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, tasbih, tahmid dan takbir tu kan. Lepas maya lepas tu dia cukup 100 dengan la ilaha illallah. Maka begini Nabi sebut kelebihan dia. Nabi tak sebut tu. Siapa dia baca lebih lagi dia dapat lebih lagi. Tapi sini dia sebut. Kalau kita perhatikan nas, ada kadang-kadang setengah tu Nabi sebut tahdid. Tahdid tu makna dengan jumlah yang tetap. Dan Nabi tidak sebut siapa dia baca lebih dia akan dapat lebih. Tapi ada setengah-setengah Nabi sebut jumlah, kemudian Nabi sebut fadilat seperti di sini, dan siapa baca lebih dia akan dapat lebih lagi. Macam-macam bentuk Nabi. Jadi kita kena ingat sebab tu di sini ulama kata di sinilah terletak ittiba'. Ittiba' ni maknanya Nabi kata gitu-gitulah. Hak ni Nabi kata lebih, boleh buat lebih. Tu makna ikut Nabi. Ikut Nabi dah. Kalau Nabi kata setakat ni. Kalau Nabi kata setakat ni, patut kalau buat lebih-lebih, boleh buat lebih. Jadi kita ikut betul. Tu makna ittiba'. Tu. Kalau kita kata tadi Nabi buat 100, kita buat lebih pun tak apa. Padahal Nabi tak suruh. Sini buat lebih pun tak apa, bahkan lebih banyak lagi. Jadi seolah-olah nas Nabi sama saja, kita layani nas tu sama. Tak berapa tepat gitu. Dan Nabi situ Nabi tak sebut kalau buat lebih lagi. Buat setakat dia sebut sudah. Tapi sini Nabi sebut siapa dia buat lebih dia akan dapat lebih. Terserah kepada kita. Tapi jangan kurang pada 100. Itu setengah-setengah ulama memahami begitu. Sebab apa? Sebab bila kata Nabi sebut sebanyak tu, makna di situ ada hikmat dia yang mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab Nabi tak sebut. Supaya ni lah kita kata semaya Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3, Subuh 2. Tak usah tanya lah apa. Tak ada seorang boleh ayat tu. Baca kitab mana-mana ulama kata tak tahu. Maksud rahsia. Semua ittiba', ikut dan Nabi buat gitu. Dalam Quran pun ada sebut secara umum, dalam hadis terang lagi sebut. Baik. Itu cara dia. Kalau kita buat lebih daripada hak Nabi sebut, dia jadi tak serupa dengan nas itu. Itu kesan dia lah. Baik. Dalam Sahih Muslim, ni. Dalam dia ada beberapa lah, tak apa kita baca. Dalam Sahih Muslim disebutkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat. Setakat tu kelebihan dia apa? Ghufirat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Sesiapa bertasbih, dia kata subhanallah 33 kali setiap kali lepas semaya. Setengah ulama kata hak ni untuk semaya fardu. Ada setengah kata tak, semaya sunat pun boleh. Tapi kebanyakannya kata hak ni untuk semaya fardu. Subhanallah tasbih 33 kali, tahmid kata alhamdulillah 33 kali, takbir kata Allahu akbar 33 kali, maka jadi 99. Wa qala, dan Nabi kata tamamal mi'ah,
cukup 100 dengan kata la ilaha illallah. Setengah riwayat setakat tu ya. Hak ni dak panjang. Supaya tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai kepada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kelebihan Nabi sebut sini lain. Hak tadi lain. Hak ni lepas maya. Gapo dia? Akan diampunkan dosa-dosa khataya. Ni dosa kecil bukan dosa besar. Dosa kecil walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa seperti buih di lautan. Ini kelebihan lah. Sebab tu setengah-setengah ulama lah, guru saya pun sebut, dia kata dia lebih sukalah kalau kita ikut betul ni 100 sudah. Lepas tu kita nak buat banyak masalah ni. Dah Nabi sebut setakat tu. Sebab angka tu Nabi sebut setakat tu. Kayak tadi kan Nabi kata siapa sebut 100 kali, lepas tu kalau buat lebih lagi. Sindak Nabi tak kata gitu. Baik. Dalam Sahih Bukhari, ni beberapa contoh saja disebut. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dia ambil riwayat ni daripada Nabi. Dia cerita daripada Nabi. Dia kata Nabi bersabda, hak ni dia panggil wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at abu'u laka bi ni'matik wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Setakat tu dia panggil sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Nabi sebut kelebihan dia. Apabila seseorang dia baca hak ni sekali ya pada waktu petang. Waktu petang lah. Waktu petang ni maknanya kita terlepas asar tu. Bermulanya. Dakhalal jannah, confirm dia masuk syurga. Au kana min ahli jannah, ataupun dia tu termasuk dari senarai ahli syurga. Syok perawi syok tu. Dan kalau dia kata pada waktu pagi sekali ya, famata fi yaumihi mithlah, maka dia mati pada hari itu seperti tadi juga lah, mana sebagai ahli syurga, ataupun dia tersenara sebagai ahli syurga. Tu hak ni bacalah hak ni. Baik, kata hak ni ingat tak ingat, baca ni saja sampai mati. Baca ni ya. Tapi jangan tinggallah mayat tu. Lama duk baca ni mayat dak. Tak leh memang orang panggil garis panduan secara umum. Setiap tawaran-tawaran dalam agama ni, dia syaratnya kita melaksanakan tanggungjawab fardu ain kita. Tu orang panggil disiplin secara umum. Kita tak akan dapat kebaikan dalam agama kalau hak fardu ain kita tak buat. Tu secara umum ulama sebut dalam kitab. Hak ni selepas kita sesah tu kena buat jaga tu sebagai asas. Nama apa fardu ain, kewajipan individu. Kita akan dapat kalau kita buat hak ni. Sebab apa? Sebab hak tu kita sesat dah. Buatlah hati-hati sekali tak ingat tepek tangan. Engkau telefon pada Allah tarik tubik lalu ataupun nak baris, nak warna ada belaka. Sayyidul istighfar. Tak ingat telefon tangan sokmo tak ada masalah zaman kita lah ni. Nak amal agama lebih mudah. Baik. Tu hak jelas. Dia hurah sini. Dia hurah, tak apalah saya baca lah. Dia kata kalau orang tu baca hak ni, lepas tu dia baca ketika masuk waktu sore, waktu petang ataupun malam. Sebab kalau dalam Islam kita ni lepas asar tu dikira waktu malam dah, tu dikira setengah-setengah ulama, pemahaman ulama tu. Makna kira kalau dalam hadis kalau sebut makna dia panggil yamsi, waktu petang tu dia termasuk malam. Lepas asar dia masuk dah tu. Tu dalam huraian ulama. Kalau lain, tu dia bermula dengan maghrib. Tu lalu dia meninggal dunia, maka dia masuk syurga atau dia termasuk penghuni syurga. Hak ni anda tengok dalam beberapa syarah, setengah ulama dia huraf gini. Dia ada dua bentuk huraian. Huraian pertama kita kata nampak mudah kita baca ni. Setengah ulama kata tak, syurga ni dia tak kira kita, dia kira Allah. Dan Nabi kata gitu, Allah beri. Lepas tu kita kata lagu mana dia banyak dosa. Itu bukan kijak kita. Kijak kitanya jangan buat dosa. Kalau buat dosa bertaubat, kita hak tu biasa. Tu orang panggil disiplin umum. Baca ni tak seru tanya lah, lagu mana orang tu semaya tak cukup, batu banyak lagi tak kata, tak tanya hak tu dia kena kata. Lepas tu kalau dia buat hal ni mengikut setengah-setengah ulama, kita kena yakin
Allah akan masukkan dia dalam syurga kalau cukup syarat dia. Gitu saja. Setengah ulama kata hak ni maknanya kalau dia melaksanakan itu, melaksanakan ini dalam tempoh sehari dia tidak laksanakan dosa besar, tak buat dosa besar baru dapat. Ada juga ulama kata gitu. Tapi kebanyakan ulama bukan sarat. Dia kata tak sedut memayah lah. Sebab Nabi tak sebut gitu. Dan Nabi kata bila dia buat, Nabi tak sebut ke khusyuk, Nabi tak sebut pemahaman makna, Nabi tak sebut pun. Baca ya. Sebab Quran baca boleh. Satu huruf 10 ganjaran. Tak sebut pun mesti faham makna tu. Ramai juga ulama kata begitu. Nak ayatnya Islam ni mudah. Baik, boleh jadi hadis-hadis kata tak kuat tu. Jangan kata gitu sebab apa? Sebab kalau kita hak ni tak. Kalau kita ambil pendapat yang kedua, mesti gini, mesti tahu makna. Lepas tu dalam tempoh tu dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Pada Nabi tak sebut. Katalah dia letak gitu berdasar kepada hak lain dari riwayat lain. Tapi riwayat lain bukan bincang hak ni. Kalau kita buat gitu, kita letak mesti kena tahu makna. Zikir kau tak tahu makna, tak boleh pahala. Kalau kita buat gitu, agak-agak orang kapur nak pahala kan. Kalau zaman Nabi dulu orang kapur ni orang Badui dia panggil. Orang Badui hok mari jumpa Nabi tu seumur hidup sekali mari jumpa Nabi. Sebab tu ulama kata ni kita pakai zahir lah. Cuma oleh kerana kita ni mengaji banyak Quran, mengaji hadis banyak, kita bukan mengaji hadis ni saja, kita akan terbentuk dengan sendiri takut kepada dosa, kita akan bertaubat berdosa, dia akan terjadi dengan sendiri. Tak usah duk menyusahkan apa yang Nabi sebut dalam hadis. Tak sebut. Jadi kita kata lagu mana dosa dia buat banyak, tak usah duk sebut tu. Sebab kita bukan mengaji hadis ni saja. Kita duk baca hadis lain, dia akan terbentuk dengan hadis tu pula. Hak tu bab lain pula tu. Hak bab kempen ni kita bawa dalam bentuk kempen, cukup dah. Lepas tu kita kata tak salah dosa dia, hak tu hadis lain pula. Bincang hadis lain pula tu. So kata agama ni dia sepanjang hayat, dia bukan 2-3 hadis ya. Tu ana lebih suka begitu. Sebab apa? Jadi mudah. Sebab tu orang kapur tak, yalah tak okeylah kita orang kapur, kita orang nisa, pakai nisa sama hidup dia pakai, dia tidak akan jadi gitu. Bila dia dengar ni memang dia dengar lain pula. Bila dengar lain tu dia akan tanasuk, dia akan menyelaraskan pemahaman manusia tu. Gitu Baik. Dan jika dia membacanya ketika masuk waktu pagi, makna selepas subuh tu, lalu dia meninggal dunia pada hari tu sebelum malam tu, maka lagu itulah juga dia akan masuk surga atau tersenarai sebagai ahli surga. Nabi sebut gitu. Tak sedut orang banyak syaratnya kena tak payah sebut syarat. Syarat yang gitu gini tu dalam hadis lain, bincang di hadis lain, tak usah bincang sini. Ada ulama kata gitu. Sebab jadi kalau kita buat gini kan, dari segi motivasi, kau santam hoi kapur, moci baca yang ni, confirm ahli surga. Lepas tu dia faham, kalau dia tanya kita rayak, lepas tu semai-mai subuh ke mana? Tu kena maya lah moci. Tak kata maya tu orang tak tanya dia sebenarnya, dia akan faham sendiri. Dalam ni ayat dalam bentuk tarik ni kita kalau terjemuh dalam bahasa lain, tarik mana kempen supaya orang minat tu tarik. Tak perlu kita letak syarat sebab Nabi tak letak, tapi ada tempat Nabi letak, ada misalnya hak berkenaan dengan kita solat Jumaat kan, daripada Jumaat satu ke Jumaat tu 7 hari ditambah 3 hari lain tak, penghapus dosa, mukaffirati dzunub, kalau tidak buat dosa. Tu dia ada sebut. Tu memang ada sebut. Ni tak. Dia masuk siapa dia tubik dia boleh pahala, kecuali dia membuat sesuatu yang bersifat azan, yang menyakiti. Menyakiti ni banyaklah. Menyakiti ni banyak maksud dia. Setengah ulama kata menyakiti tu maknanya dia tak ada wuduk. Kalau tak ada wuduk dia kena ambil lalu. Sebab tak sipu tu pahala tu. So kata menyakiti ni dia buat sesuatu yang menyakiti orang berada dalam masjid. Misalnya dia baca Quran dia, orang maya dia baca dia. Dia main sunat tapi baca habis gering lah. Siapa orang jadi ingat terganggu. Tu termasuk dalam azan. Orang duduk semaya. Kita mari baca Quran dia. Misalnya orang duduk tengah semaya, tak boleh. Dalam masjid tak boleh. Mana-mana tak boleh, di rumah tak boleh lagu tu. Jadi kena ingat perkara tu kita akan jumpalah nas-nas itu Baik, seterusnya. Yang kedua, majlis-majlis zikir termasuk sebab turunnya ketenangan, diselubungi oleh rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Ni. Jadi yang kedua ni
Poin yang keempat tu takut ilai punca pula. Muka surat 283 cuba tengok 283 tu lah. Mengenai keberkatan zikir yang bersifat agamawi. Hak nombor 1 saat ni pengampunan dosa dan sebagainya. Yang kedua tu takut tak ingat mana tajuk berkaitan dengan nombor 2 pula ni. Muka acak kali dah jumpa nombor 2 ni. Tu ni kita nak bincang ni nombor 2 ni, orang panggil fadilat dia. Fadilat zikir dari sudut dini, dari sudut agama. Hak sebelum ni dari sudut dunia pun ada kebaikan. Misalnya tubuh jadi lebih segar tu memang ada sebut tu. Baik, hak yang kedua ni dari sudut zikir kesan dia kepada agama kita, yakni kepada akhirat kita, kebaikan yang kita akan dapat di akhirat. Walaupun perkara tu berlaku di dunia, tapi boleh orang panggil, ialah semua boleh dikatakan buat gini ada kelebihan. Hak tu dia kena mati dulu baru boleh. Tu maknanya akhirat baru kita nampak kelebihan tu. Baik, contoh di sini. Gapo dia? Majlis zikir termasuk penyebab turun ketenangan, mutmainnah, dan juga diliputi oleh rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi oleh malaikat ni ulama sebut, kalau kita baca dalam syarah, maknanya malaikat akan doakan keampunan dan keberkatan. Baik, misalnya majlis kita ni lah, kita kata majlis zikir juga ni, kita duk baca tentang orang panggil maklumat berkait dengan Nabi dan semuanya dalil daripada Quran dan hadis. Itu termasuk majlis zikir. Mana kita akan dapat 3 perkara ni. Gapo dia? Ketenangan, rahmat, dan dapat doa para malaikat. Baik, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffatuhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok orang duduk sambil berzikir. Kena ingatlah zikir ni kita kena faham dalam konteks kita bincang sebelum ni. Zikir tu apa maksud zikir? Bukan zikir di mana kita duduk tahlil, kita kata tahmid, tasbih, takbir, bukan hal tu saja. Duduk atas tikas sedadah tu yang zikir, tidak, bukan hal tu saja. Dia luah zikir ni. Sebab itulah setengah-setengah dalam syarah hadis dia kata maksud hadis ni begini. Setiap orang yang ingat kepada Allah, ke zikir ni kita bagi dah, ulama bagi 3, bukan ana bagi, ulama bagi 3. Zikir ni ulama bagi 3. Dia panggil zikir qalbi, zikir lisani, dan zikir jawarihi. Zikir qalbi ni hati kita ingat kepada Allah. Walaupun duk bawa kenderaan, walaupun kita duk bawa motor, ataupun kita berjalan, duk jogging, tapi ingat kepada Allah. Dia ingat Tuhan. Allahu akbar, la ilaha, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu mana zikir? Itu zikir hati dia panggil. Itu salah satu. Yang kedua, zikir lisani, sebut baca Quran ke, selawat yang Nabi ajar, zikir Nabi ajar, doa Nabi, kita ada sebut di mulut kita. Itu bukan. Baik. Kemudian selagi kita zikir dengan anggota. Lagu mana zikir dengan anggota? Buat kebaikan, melakukan perkara makruf, tolong orang. Apa saja perbuatan baik yang kita buat menggunakan anggota, hak tu dalam zikir juga maksud dia tu. Bayangkan. Sebab itulah ulama kata berdasarkan kepada hak ni lah, bahawa zikir tu walaupun zikir yang sama, zikir tu Nabi ajar, sama-sama hak Nabi ajar kita, dia tak serupa pahala apa. Sebab setengah orang sambil berzikir, sambil bekerja, hati pun ingat, tiga-tiga serentak berlaku, maka dia dapat pahala. Setengah orang tu mulut saja berzikir, hati tak tahu mana lah, maka kurang lah. Sesiapa yang boleh urus zikir tu sehingga menyentuh 3 perkara tadi, hati, lidah, dan juga anggota pun dia buat baik juga. Seperti sahabat Nabi misalnya, sedang bela kambing, berzikir subhanallah, bela kambing, maknanya ternak binatang tu ke cari rezeki halal ke, termasuk dalam bab zikir juga. Hati pun ingat, maka pahala dia lebih besar. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi sesiapa, mana-mana kelompok yang berzikir kepada Allah, kenapa ada dalam konteks tadi, pasti mereka akan dikelilingi oleh, diliputi
Dalam setengah riwayat, malaikat akan tutup dia dengan sayap dia. Tutup orang yang berzikir. Mana dia tutup gitu. Itu isyarat kepada rahmat. Doa rahmat dari malaikat. Doa keampunan dari malaikat. Diliputi oleh rahmat. Yang ketiga, Allah akan berikan sakinah, ketenangan dalam diri dia. Yang keempatnya, nama dia disebut di alam malaikat ini. Itu maksud dia. Dalam setengah riwayat, orang sentiasa berzikir, berselawat ni, nama dia harum. Malaikat kenal dia, walaupun orang dunia tak kenal dia. Itu ada disebut dalam hadis. Disebut nama-nama ni, orang-orang hidup berzikir, hidup selawat pada Nabi dengan selawat yang Nabi ajar, dengan selawat cara yang betul yang Nabi ajar, nama dia harum di alam malakut itu. Alam malakut ni mana? Alam malaikat itu. Adapun keberkatan zikir kepada Allah yang bersifat agamawi dan serentak duniawi secara bersamaan adalah merupakan benteng yang dapat mencegah dari syaitan dan kejahatan mereka. Banyak hadis Nabi sebut itu. Nabi kata siapa dia berzikir gini, syaitan tak boleh ganggu dia. Syaitan tak boleh ganggu dia. Banyak zikir Nabi sebut gitu. Bukan semua, tapi banyak. Antaranya yang terdapat dalam Sahih Muslim yang bersumberkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi dia sebut, Sayyidina Jabir sebut, dia kata dia dengar Nabi bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitah." Ana terjemuh selalulah. "Idza dakhala ar-rajul baitah." Apabila seseorang masuk dalam rumah dia, fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Dan dia semasa dia masuk dan semasa dia makan makanan lah dalam rumah dia, dia ingat Tuhan. Masa masuk tu ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, buka pintu masuk, ingat kepada Allah. Lepas tu masa dia makan, masuk ni lapar makan, minum kau ikutlah. Gapo dia kelebih dia? Syaitan kata, "La mabita lakum wala 'asha." Maka syaitan kata kepada sama-sama dia lah, dia kata, mu tak boleh tidur dah rumah dia malam ni. Tak ada dah makan malam, tak ada dah. Mu tak boleh makan di rumah orang ni pada waktu malam tu. Berapa kesan daripada orang masuk rumah dia ingat Tuhan, masa makan pun dia ingat Tuhan. Maksudnya baca bismillah tu lah. Kau tu paling kurang. Kau mudah ni. Siapa syaitan kata la mabita lakum wala 'asha. Dia kata popok kita ni syaitan kata kepada sama popok dia ni. Tak malam ni kita tak boleh tidur di rumah dia. Memang kita kena makan kedah, tak boleh makan rumah dia. No. Kedah tu ana tambah tu. Tak ada sini. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitan. Dan apabila seseorang masuk dalam rumah tapi dia tak sebut nama Allah ketika masuk tu, maka syaitan pun kata adraktumul mabi. Kita boleh tidur dalam rumah dia malam ni. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amih. Dan apabila seseorang masuk tadi tak baca bismillah, tidak sebut nama Allah, lepas tu masa makan minum tidak sebut nama Allah, mana tak ingat Tuhan, maka syaitan kata pada sama-sama dia, adraktumul mabita wal 'asha. Kita boleh tidur di rumah dia, kita boleh makan malam di rumah dia malam ni. Maknanya syaitan akan berkongsi dengan kita. Kat syaitan ni siapa? Syaitan ni musuh kita yang nyata. Baik. Jika dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan daripada Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang ingin menyetubuhi isterinya, maknanya nak melakukan hubungan kelamin lah antara suami isteri, lalu dia baca ni, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, dengan nama Allah. Jadi kalau kita nak terjemuh berdasarkan kepada hak alif atas tadi Nabi sebut ni, maknanya kita kata ginilah, kena ingatlah hadirat bismillah ni dia kita kena kait ke dengan apa kita nak buat. Oleh kerana Nabi sebut ni bila nak bersetubuh, maksud dia jaga dia, maknanya aku akan bersama isteri aku, mana bersetubuhlah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jannibna syaitan, jauhkanlah kami daripada gangguan syaitan, wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan jauhilah syaitan
daripada apa yang telah engkau rezeki kepada kami. Maknanya kami tidak mahu rezeki yang kamu beri pada kami itu sama ada rezeki anak lah kita kata. Nah, oleh kerana persetubuhan ni dalam agama Islam kita ni objektif dia untuk anak. Jadi anak yang boleh jadi lekat anak kau tak siwi diganggu daripada syaitan masa lekat anak tu lagi. Maknanya daripada awal terbentuk embrio tu kita kata dalam pencantuman kita kata sperma tu lekat anak lah kita kata. Masa tu pun tak siwi dah syaitan ganggu. Tu. Kalau seorang tu kata gini, maka Nabi kata, kalaulah dengan persetubuhan malam tu takdir lekat anak, tu kita jumpa Kelantan dah. Lekat anak lah dengan persetubuhan malam tu, nescaya syaitan tidak akan dapat membahayakan anak dia tersebut. Mana syaitan tak boleh nak goda anak dia sampai bila-bila. Nabi kata. Tu. Dalam sebahagian kitab Sunan disebutkan satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqul bismillah. Itulah Allahumma inni a'udzubika. Itulah. Penutup satru ni makna penutup yang mendindingi mata jin dan aurat manusia ketika seseorang itu masuk dalam bilik air adalah dengan dia sebut nama Allah. Sebut nama Allah ni lagu mana? Sebab Nabi ajar doa Allahumma inni a'udzubika ataupun bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat. Mana tak ingat tahu itu. Dia baca bismillah dia pun masuk bilik air. Kita kata zaman Nabi kan tak ada bilik air. Kalau di rumah tak adalah, kalau luar lagu mana? Tak ada bilik air. Misalnya nak buat air belakang pokok duduk, contoh. Nak baca, masa mana nak baca? Mungkin dia tak ada pintu tu. Misalnya nak buat air pada pasir kan? Mana ada pintu? Bukan bilik air, tempat faudah, terbuka, faudah. Ulama kata ketika kita nak angkat pakaian kita, nak mendedahkan aurat, masa tu baca. Sebelum tu. Masa kita nak duduk nak akad. Sebab Nabi dalam riwayat sahabat sebut lagu mana Nabi dia akad kain dia masa satu pun sahabat sebut. Nabi ni bila dia duduk tu, sebelum dia buang air kecil ke air besar, sebelum tu dia akad. Jadi akad pun orang panggil duduk antara parah pohon. Tak nampak berbunggung tu. Siapa begitu? Nak ayat jaganya Nabi. Tu nak ayat jaganya Nabi. Jadi masa tu lah baca tu. Sebelum akad, sebelum kita mendedahkan aurat tu. Orang panggil aurat mukhaffafah tu. Sebelum tu baca. Moga kawasan terbuka. Kalau bilik air, sebelum masuk bilik air tu. Itu disebut oleh ulama. Selain daripada itu, kita kena yakinlah bahawa doa hak Nabi ajar ni, dia akan menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Kena yakin itu. Doa yang Nabi ajar, zikir yang Nabi ajar ni, bila kita sahih daripada Nabi, dia mesti ada kebaikan, sama ada dunia atau akhirat. Kena yakin itu. Anda perhabislah sikit ni. Keutamaan lainnya daripada berzikir adalah merupakan tujuan utama dari semua amal ketaatan. Kerana itu dapat dikatakan bahawa ia merupakan rahsia dan ruh dari semua ketaatan. Mana sesuatu amalan yang kita buat berupa ketaatan, dia mesti ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah semasa buat baik, itulah ruh kepada perbuatan baik itu. Buat perkara baik, dia betul-betul ingat kepada Allah. Itu tidak bermakna tu kebaikan itu. Apa saja kebaikan yang kita buat, kita kena ingat kepada Allah. Baik, masih banyak lagi sebenarnya keutamaan yang besar dan keberkatan yang beraneka ragam dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Nabi selalu berzikir kepada Allah di setiap waktu beliau. Mana masa-masa Nabi itu Nabi habiskan dengan zikir, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana itu, sepatutnya kita beristiqamah, konsisten zikir yang dimiliki melalui zikir kepada Allah, sama ada kebaikan itu dunia akhirat. Hak dia tekankan di sini, mesti zikir itu dari Nabi. Zikir itu lafaz itu daripada Nabi. Doa itu daripada Nabi. Selawat itu daripada Nabi. Sebab Nabi sebut. Jangan ambil orang lain. Jangan ambil zikir-zikir hak Nabi tidak ajar. Jangan. Apa? Dia jadi tinggal hak Nabi. Sekali kita baca zikir orang lain, tinggal hak Nabi. Dia kata kat arah baca, iyalah kat arah tu tak apalah. Engkau baca Nabi hak ni. Ada setengah orang dia kata gini, dah ustaz kita nak pelbagai, dia kata supaya kita makan nasi lah.
nak lauk pelbagai. Kalau makan nasi kita faham. Ni bukan makan nasi ni. Ni berzikir. Jangan nak qiyah. Tak kena cara qiyah tu. Ana mudah kalau Imam Suyuti sebut dalam kitab. Kalau kita nak banyak zikir, banyak dengan Nabi juga lah. Puas baca Quran. Lepas tu nak baca lain. Apa ya puas baca Quran nak baca lain? Dah puas baca Quran pula. Puas baca Quran. Lepas tu nak baca lain. Kan pelik tu. Ada kau puas baca Quran nak baca lain. Sedangkan Nabi kalau puas baca Quran kita berasa letih, Nabi suruh tidur. Betul. Nabi tak suruh baca lain. Dalam riwayat. Jadi kena ingat kau tu. Jadi penekanan di sini, setiap zikir, setiap wiri, setiap doa, setiap selawat, apa saja bacaan-bacaan yang diajar dalam agama mesti sabit daripada Nabi SAW. Barulah kita dapat pahala bacaan, kita boleh bertabarruk dengan lafaz Nabi ajar, dan fadilat tu penting kita nak. Jangan kita baca lafaz lain, kita nak fadilat Nabi bagi. Sedangkan fadilat Nabi ayat tu lafaz dia ajar. Pelik lah kalau begitu. Begitulah, kena ingat tu kan. Sebabnya salah satu bentuk gangguan syaitan, dia nak kacau ibadat kita, dia nak ganggu ibadat kita. Dia bukan suruh kita berhenti ibadat. Dia kata baca ni lah, nampak menarik lagi, panjang lagi ni. Lepas tu hak je buat ni pun suruh besar ni. Dia kata misalnya syaitan cerdik syaitan ni. Misalnya dia kata gitu, dia suruh kita buat, kita pun buat. Mana kita sudah terjatuh dalam talbis dia. Gitu. Gitulah hadir. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan bincang poin yang kedua tu pula, perkara yang kedua, muka surat 288 tu lah. Untuk maklumannya malam ni Nasai tak ada malam ni. Nasai ni insyaAllah minggu hadapan lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.